Larian yang baik memainkan peranan penting untuk menang dalam pertandingan rugby. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada murid-murid sekalian. Kita kembali dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Siapakah guru akan bersama dengan kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru kita. Baiklah, kita bersama dengan Cikgu Saizul Hafifi. Terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini, Cikgu. Terima kasih banyak, Cikgu, Aiman. apa khabar? Khabar baik, Aiman. Okey, Cikgu. Jadi saya dah pegang dah bola rugby pada hari ini. Sudah semestinya kita dalam Kemahiran Sukan Rugby. Tapi sebelum tu, Cikgu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Murid-murid kita nak kenal tu. Okey, nama saya Muhammad Saizul Hafifi bin Muhammad Noor, seorang guru di Sekolah Sukan Tunku Mahkota Ismail. Dan sekarang saya menjawat jawatan di Majlis Sukan Negara sebagai seorang jurulatih sebelum masa lah. Dulu Cikgu pemain kebangsaan. Ya, Aiman. Kita nak tahu juga Cikgu, dalam Cikgu menjadi pemain kebangsaan ni kan, apa pencapaian tertinggi ataupun game yang paling besar Cikgu pernah sertai? Okey, saya bermula mewakili kebangsaan pada tahun 2006 lah. Dan pencapaian tertinggi saya adalah semasa saya mewakili negara di kejohanan World Rugby 7 Series yang ketika itu dilangsungkan di Hong Kong pada tahun 2011, Aiman. Waktu tu pasukan Malaysia pertama kali dapat berjaya masuk kejohanan tu. Dan selepas itu tahun seterusnya kita terpaksa bersaing dalam keadaan ranking lah. Jadi saya bersyukur lah sebab kita berada pada kejohanan tu. Baik Cikgu, maknanya walaupun pemain-pemain di luar negara sana badan-badan besar, tapi rupanya Cikgu kita baru sedar kita ada kepantasan. Betul Cikgu? Betul, Mak. Baik, macam Cikgu, macam ni Cikgu posisi apa Cikgu? Okey, macam saya bermain di posisi winger dan posisi scrum, Aiman. Ini mesti laju Cikgu. Baik, jadi hari ini bersesuaian dengan topik kita pada hari ini, kita nak tahu berkaitan dengan posisi dalam permainan rugby ni, betul Cikgu? Betul, Aiman. Okey, mungkin Cikgu boleh cerita sikit kepada murid-murid dan para penonton sekalian macam mana posisi di dalam permainan rugby ni Cikgu? Okey, mana? Okey, untuk murid semua, kita tahu dalam posisi rugby kita ada 15 posisi. Tapi pada hari ini saya akan kecilkan kepada 3 posisi yang utama lah, iaitu posisi winger, posisi center dan posisi fullback. Kerana kemahiran yang akan kita mainkan pada hari ini lebih kepada kemahiran yang diperlukan oleh 3 posisi tersebut. Macam Aiman cakap tadi, memerlukan kepatasan, kepatasan dan juga skill-skill yang tinggi lah. Okey, baik Cikgu. Maknanya siapa pantas dia akan menang. Ya. Orang kata inilah tonggak dalam permainan rugby, betul Cikgu? Ya, betul. Baik. Tapi sebelum kita nak meneruskan latihan kita pada hari ini Cikgu, kita kena panaskan badan terlebih dahulu, betul Cikgu? Betul. Okey, murid-murid pun sebelum nak bersukan kita kena panas badan dulu. Nanti kecederaan pula, betul Cikgu? Ya. Okey, jom kita panas badan terlebih dahulu. Baiklah Cikgu, sebelum kita nak mulakan latihan, macam biasa Cikgu, kita nak kena panaskan badan terlebih dahulu. Kenapa kena panas badan ni Cikgu? Okey, satu, kita nak meningkatkan suhu badan kita lah, supaya pastikan kita dalam keadaan bersedia. Yang kedua, kita nak memastikan otot kita dah bersedia untuk buat aktiviti. Dan yang ketiga, kita nak mengelakkan daripada kecederaan. Itu paling penting Cikgu. Yeah. Baik, untuk sembang pada kali ini, apakah bentuk panas badan yang Cikgu nak ajar kepada murid-murid kita di rumah sana? Okey, sangat simple. Ya. Okey, jadi kita boleh teruskanlah. Silakan Cikgu. Okey, untuk dagangan pertama, kita akan buat chest stretch. Okey, kaki make sure pastikan tangan seluar bahu, tangan di hadapan rapat, dua belah tangan, dan kita tarik tangan kita perlahan-lahan ke bahagian belakang supaya memastikan kita punya ketegangan di bahagian dada dan juga lengan. Dan kita akan buat kiraan sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan slowly turun ke depan dan jatuh. Okey. Berapa kali nak buat Cikgu? Kita boleh buat ulangan sebanyak 2 kali, Aiman. Okey. Jadi yang kedua, dagangan yang kedua adalah kita akan buat side bend. Side bend maksudnya sama juga. Kita punya bahu seluas kaki dan tangan satu di sebelah pinggang, di atas pinggang, tangan kanan di sebelah pinggang, tangan kiri keadaan lurus ke belah kiri, dan kita akan perlahan-lahan turun ke sebelah kanan dengan kiraan bila dah rasa macam ketegangan di sebelah kiri pinggang, dan kita akan buat kiraan 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, perlahan-lahan turun. Sama juga tangan tukar, tangan kiri di pinggang dan tangan kanan lurus dan perlahan-lahan turun ke sebelah kiri. Kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey Aiman So kita boleh buat ulangan sebanyak 2 di sebelah kanan, kiraan 10 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Okey cikgu. Saya pun dah terasa tadi dekat bahagian bahu kita dan juga di bahagian pinggang kita cikgu ya. Okay. Untuk memastikan keselamatan kita sebelum kita nak bermain rugby. Baiklah cikgu. Selepas ini kita ada banyak lagi teknik yang akan dikongsikan oleh guru kita. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Okey, untuk aspek keselamatan pada kali ini, pastikan memakai pakaian yang sesuai seperti shoulder pad dan juga kasut yang sesuai agar kita dapat jalani latihan dengan baik dan tanpa mengalami sebarang kecederaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Baik cikgu, nampak di belakang kita ni macam kita dah ada satu latihan yang kita nak buat pada segmen kali ni. Apakah latihan yang kita nak buat pada kali ni? So cikgu? kali ni Aiman kita akan buat kemahiran lari mengelak dengan bola. Ngelak macam tu juga mengelak-ngelak. Okey. Baik, apa kepentingan latihan ni cikgu? Okey, dalam sukan rugby, pemain yang ada bola biasanya, pasukan yang ada bola semasa menyerang, kita mesti ada kemahiran ni untuk apa? Untuk kita sentiasa bergerak ke hadapan. Sebab kalau dalam rugby ni, kalau nak mendapatkan point ataupun try, kita mesti meletakkan bola di dalam kawasan try. Jadi kalau kita ada kemahiran ni, ini akan banyak membantulah gerakan kita, terutamanya semasa kita menyerang dalam padang. Okey, dan adakah juga dengan kemahiran mengelak ni juga untuk mengurangkan risiko kecederaan ni? Ya, salah satunya itu yang kita tekankanlah Aiman. Sebab apa, bila kita contoh bila kita memegang berlari dalam keadaan lari mengelak dengan bola ni sebenarnya, kita akan berada dalam keadaan bersedia dan kita juga dalam keadaan sentiasa memegang bola dengan keadaan memastikan bola kita tidak terlepas. Dan sebenarnya satu bola akan kita pegang di sebelah kanan dan satu lagi tangan kita akan berada dalam keadaan untuk bersedia menerima impact lah. Baik cikgu, kita nak berlari, kita nak mengelak lagi. Macam mana posisi bola dan posisi badan yang betul cikgu? Okey Man, pertama sekali kita masih lagi memegang bola dengan dua belah tangan dan semasa kita nak buat larian, pastikan bola yang kita pegang sudah berada dalam satu tangan saja, tetapi diletakkan di bahagian sebelah ketiak ada belah kanan, dan satu tangan lagi kita gunakan untuk sama ada menolak pemain lawan ataupun pertahanan kita atau lah, pertahanan kita. Tujuan dia adalah bila kita memegang satu belah tangan, larian kita akan lebih lajulah. Dan juga kita akan lebih senang untuk mengelak. Lepas tu kali ini kita akan belajar macam mana untuk buat larian mengelak dengan bola. Okey cikgu, maknanya di belah kanan ataupun belah kiri pun boleh cikgu? Ya. Sama ada kalau kita tak belah kiri, kanan lah jadi pertahanan. Ya, kalau kita biasanya kalau kita kidar ataupun biasa menggunakan tangan kiri, so kita letakkan di tangan kiri. Okey. So atas keselesaan pemain tersebutlah. Baik cikgu. Di belakang kita ni apa dia cikgu? Okey, so hari ini sebenarnya ini adalah contoh pertahanan. Okey. Aiman. Jadi kita akan buat larian tu. Dalam keadaan pertahanan ni dia tak bergerak lah. Ni lawan kita lah ni. Ni lawan kita dulu. Okey, jadi kita akan buat daripada belakang. Jom Aiman. Baik cikgu, jom cikgu. Okey. Alright. Jadi kita bayangkan yang hijau ni adalah pemain lawan kita. Pemain lawan. Okey. Okey, jadi macam saya cakap tadi kan Aiman, pertama sekali bila kita terima bola dengan dua belah tangan dan kita dah bersedia untuk buat larian. Okey. Contohnya bila kita dah mendapat bola, okey, dan bila kita dah mula berlari, kita terus letakkan bola di sebelah dada tangan kanan dan kita terus buat larian dan kita mengelak. Mengelak. Tapi kita nak pergi kanan ke kiri cikgu? Sebenarnya bergantung. Okey, bergantung. Tetapi kalau kita sudah berada di dalam keadaan yang bersedia di sebelah kanan, tangan kiri ini akan bertindak untuk apa? Untuk menolak efek. Okey, dan satu lagi, apabila kita berada di opponent dia sendiri, situ kalau kita nak gunakan tangan kiri untuk pertahanan, kita tukar je. Tukar saja posisi bola ke sebelah kiri, pegang di sebelah kiri dan kita akan keluarkan tangan kanan kita untuk buat pertahanan. Lari pula di sebelah kanan dengan tangan kanan mengangkat untuk menolak ataupun membuat pertahanan.
Okey. Saya akan buat dalam keadaan laju nanti. Lepas ni Aiman cuba pula. Okey, baik Boleh? cikgu. Boleh cikgu? Okey, tadi kita dah tengok secara perlahan cikgu. Jadi kita nak tengok macam mana cikgu buat dengan pantas. Boleh cikgu? Boleh Aiman. Baik, silakan cikgu. Okey. Terima bola, lari, satu, terima bola, lari, dua. Sangat senang Aiman. Baik. Sangat senang. Itu Tapi yang cara penting dia. adalah bola mesti dalam keadaan kita selamat di bahagian dada. Okey? Cuba Okey, Aiman. boleh saya cuba pula cikgu? Boleh Aiman cuba pula. Okey. Nanti cikgu tengok tau. Kalau salah cikgu tolong betulkan. Okey Aiman, baik. Baik. Bila kita dapat bola cikgu, Ya, kita kena terus letak letak di dengan sebelah- kemas. Dengan kemas. Baik, dan posisi kaki belah kiri. Ya, lari ke depan. Baik, berlari ke depan dan kita cuba mengelak di sini. Mengelak ke sebelah ke kanan. kanan. Tukar Dan bila- posisi bola. Okey cikgu. Tukar posisi bola Tukar ke posisi sebelah bola. kiri. Dan bergerak Tangan ke belah sebelah kanan kiri. juga. Tangan belah kanan. Okey, dan Bergerak bergerak ke sebelah ke kiri. sebelah kiri. Okey, boleh saya Okey, cuba Aiman. dengan pantas cikgu. Okey Aiman. Okey, share lagi. Dapat bola sini. Ya. Mengelak dan Ya. okey, boleh cikgu? Boleh Aiman. Alright. Baiklah cikgu. Okey cikgu, saya pun dah dapat menguasai latihan tadi cikgu. Tapi kita nak tahulah cikgu, apa sebenarnya kekuatan latihan tadi dalam pasukan rugby itu sendiri cikgu? Okey, sebenarnya kemahiran ini amat berguna bila kita mempunyai situasi di mana kita berhadapan dengan satu lawan satu. Jadi dengan skill yang ada ini Aiman, so dia akan membantu kita lah untuk kita membuat elak daripada terus bertembung dengan pihak lawan. Dan- Okey. Baik cikgu. Saya ada satu soalan lah nak tanya pada cikgu. Ya Aiman. Mana yang lagi okey? Sama ada kita bawa solo ke ataupun kita nak kena passing kepada kawan kita? Kalau kita rasa kita boleh beat ataupun kita boleh lepasi pemain pertahanan lawan tu dengan skill yang kita ada, kita boleh gunakan skill ni, Aiman, kemahiran ni. Tapi kalau rasa kita ada bantuan daripada rakan sebelah, kita boleh buat kemahiran menghantar dan menerima bola tadi. Jadi dia ada dua pilihan lah. Hanya itu kedua-duanya sangat main peranan penting ya. dalam kita menggunakan idea-idea ataupun kreatif kita dalam memenangi pertandingan tersebut cikgu Ya betul. Okey, baik cikgu. Apa di antara orang kata apa dalam kita nak mempertahankan diri tadi cikgu kan? Okey. Sebelah tangan peluk, sebelah tangan lagi pertahankan diri cikgu. Ya. Ada tak aspek-aspek yang perlu kita jaga waktu kita nak merempuh orang tersebut cikgu ataupun kita nak pertahankan tu? Okey, antara Kena keluar tangan ke macam mana cikgu? Kenapa kita perlu pegang, kenapa kita perlukan tangan satu lagi untuk menolak adalah tujuan dia adalah untuk kita bersedia dah apa-apa kemungkinan yang berlaku. Okey. Untuk aspek keselamatan Baik cikgu. badan kita. Kita nak tengok pula ya atlet rugby kebangsaan kita macam mana cara mereka pula buat latihan kita. Boleh cikgu? Boleh Aiman. Kita nak jemput mereka untuk bersama dengan kita. Okey. Jom. Baik, tadi cikgu dah tunjuk dah macam mana lari mengelak dengan halangan. Betul cikgu? Halangan dengan bola. Ya. Okey, baik. Tadi cikgu dah tunjukkan dan saya pun dah cuba. Jadi kita nak tengok pemain profesional yang buat sampai sini, atlet kebangsaan rugby kita untuk buat latihan ini. Boleh cikgu? Boleh Aiman. Baik, silakan cikgu. So kita akan teruskan dengan pemain kebangsaan kita. Okey. Baiklah. Yang kedua cikgu. Yang kedua, Kim. Dengan ada gaya sekali cikgu Ya. Jadi ini di antara teknik yang perlu kita laksanakan. Biasanya setiap hari waktu latihan tu mereka perlu buat latihan ini juga ke cikgu? Ya, sebenarnya ini antara satu kemahiran yang memang kita selalu buat. Tujuan dia adalah untuk memastikan kemahiran ini tidak Tak hilang diasah. lah, cikgu. Dia tidak dihilang. Okey, betul. Baik, dan kena sentiasa diasah. Baik cikgu, lepas ni ada lagi tak kemahiran yang perlu kita belajar dalam rugby ni? Ada cikgu? Ada. Okey, baik. Murid-murid mesti nak tahu kan? Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Kemahiran Sukan Didik TV KPM. Baik cikgu, tadi cikgu dah ajar teknik macam mana kita nak mengelak dan sebagainya. Ya. Tapi saya ada satu soalan cikgu. Nak jadi pemain rugby kebangsaan cikgu, memang kena ada badan-badan orang kata sasa macam ni ke ataupun bonus macam mana cikgu? Memang sangat perlu sangat Man, sebab kita perlukan kekuatan untuk dalam sukan rugby ni. Baik cikgu. Jadi untuk segmen pada kali ini, Okey. apakah yang akan kita laksanakan?
Okey, kita akan buat satu permainan kecil. Baik. Di mana kita akan buat secara permainan lah untuk mempraktikkan apa yang kita dah buat tadi, iaitu lari mengelak dengan bola. Ni yang betul-betul cikgu Ya, betul. Okey. Bagaimana cikgu? Boleh kita mulakan? Boleh. Silakan cikgu. Okey, saya akan berada kat sini Aiman dan Baik. saya akan buat passing kepada Hakim dan Hakim akan buat larian mengelak dengan bola dengan Amin Nasrul. Okey. Okey. Jadi saya geng dengan Amin lah ni. Jadi kali ni Aiman dengan Amin akan jadi barisan pertahanan lah. Saya Baik. dengan Hakim akan jadi barisan menyerang. Jadi bagaimana untuk Hakim nak mengelak dengan pasukan pertahanan ni? Ya, menggunakan skill tadi. Okey, boleh kita mulakan cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okay, kita buat dengan gerak perlahan dulu Aiman sebelum kita buat dengan gerak yang betul. Pertama sekali kita akan buat passing kepada Hakim dan Hakim akan buat gerakan mengelak dengan bola. Okey. Dan begitu juga dengan pemain-pemain yang seterusnya. Ya. Sampai mendapat mata lah Sampai cikgu. kita mendapat try lah. Okey, baik. Jadi boleh kita cuba lagi cikgu? Kita cuba lagi sekali Man. Okey, baik. Okey, satu. Go, Kim. Dan support. Tapi itu untuk pergerakan sebelah kiri. Ya. Kalau belah kanan pula macam mana cikgu? Sebelah kanan sama. Kalau Hakim, jadi belah kanan saya akan buat, Hakim akan buat hantaran tu kepada saya. Okey. Okey, kita cuba cikgu. Okey, Kim. Gerak ke depan. Maknanya kalau ke belah kanan, tangan kiri yang keluar. Ya, tangan kiri yang akan keluar. Baik, cikgu. Okey. Dan kita akan buat larian tu terus mengelak daripada pemain pertahanan. Itu baru cikgu buat, baru Hakim buat, belum kita buat. Min. Okey, jom kita cuba. Kata kita cuba? Apa kata kita cuba Aiman buat? Okey. Okey. Pelan-pelan Okey, jom. Okey, Mas. Macam tu tolak macam tu. Betul. Okey. Maknanya masih lagi kita menggunakan tangan tadi untuk membuat bertahan dan mengelak menggunakan tangan sekali. Baik. Saya hantar wakil saya pula cikgu. Amin pula cuba. Silakan. Okey, sejauh mana batasnya lah cikgu kan? Kita takut nanti kita tolak lebih-lebih nanti fall pula. Jadi tak apa ke kita tolak tu sekadarnya ke ataupun boleh dengan melakukan kekerasan tu cikgu? Tak ada. Memang dalam sukan rugby, kalau kita menggunakan kekuatan tangan kita untuk menolak pemain lawan, mengelak dan mengelak memang dibenarkan. Yang salah ni kat mana cikgu? Salahnya kalau kita menumbuk. Ini salah satu benda kita kena ingat. Menumbuk salah. Tapi kalau kita, bila tangan kita mesti dalam keadaan terbuka, bukan dalam keadaan menggenggam. Okey. Baik cikgu. Itu di antara latihan yang boleh kita lakukan bersama dengan orang kata pemain-pemain kebangsaan kita yang cukup berpengalaman cikgu Ya. Okey, mungkin ada lagi yang cikgu nak kongsikan dalam permainan kita pada hari ini? Jadi untuk hari ini yang paling penting adalah pastikan kita sentiasa bersedia dan alert dengan pemain pertahanan lah. Sebab bila kita membuat larian mengelak dengan bola, yang penting adalah kita sentiasa memegang bola dengan kemas. Okey, betul pastikan kita sentiasa memegang bola lagi sekali dengan kemas, badan masih lagi menghadap ke hadapan dengan keadaan posisi yang stabil dan sentiasa gunakan tangan yang sebelah lagi untuk menghadap sebarang kemungkinan semasa kita membuat larian. Sebab tangan ini akan membantu kita banyak. Okey. Itu Aiman. Baik cikgu, dalam permainan rugby ni cikgu, berapa minit masa yang diperuntukkan untuk perlawanan ini cikgu? Okey, untuk perlawanan 15 sebelah kita akan bermain selama 40 minit. Dan 40 minit, maknanya 80 minit lah. Tapi untuk pasukan 7 sebelah kita akan bermain 7 minit satu half dan 7 minit tu, maknanya 14 minit saja. Kita ni pun rasa macam dah main dah 40 minit dan 40 minit ni cikgu. Ya. Jadi orang kata bila kita dah penat untuk lakukan latihan cikgu, sudah semestinya kita kena buat cool down, betul cikgu? Betul. Jadi jom sama-sama kita ajak murid-murid kita di rumah, kita buat cool down sebelum kita habis latihan kita pada hari ini. Jom. Jadi sekarang ni sebelum kita nak habis, kita nak kena buat cooling down dulu. Apa di antara cooling down yang sesuai yang kita boleh lakukan setelah kita menjalani latihan tadi cikgu? Okey, disebabkan tadi kita banyak menggunakan kaki dan larian, so kita akan membuat cooling down melibatkan bahagian kaki lah. Baik. Okey, so boleh saya teruskan Aiman? Silakan cikgu. Okey. Untuk cooling down ataupun warming down untuk hari ini, okey, pertama kita akan buat hamstring stretch. Baik. So pastikan kedudukan kita berdiri dengan kaki seluas bahu. Okey. Dan masa-sama, okey, bengkokkan sedikit kaki di sebelah kiri
Okey, letak kaki satu di sebelah kanan, kaki kanan di sebelah depan. Bengkokkan sikit dan badan mesti turun perlahan dan memegang di bahagian hadapan ibu jari kaki dan angkat sedikit ibu jari kaki dengan kiraan 10. Okey, dan kita akan dapat rasa hamstring di bahagian belakang. Okey, sedikit menegang. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, naik perlahan dan kita buat di sebelah kiri pula. Baik, cikgu. Kaki, tukar kaki sebelah kiri, turun perlahan, bengkok sedikit kaki sebelah kanan, pegang ibu jari kaki sebelah kiri dan buat kiraan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan naik perlahan dan itu untuk Regangan di bahagian regangan kaki. hamstring. Baik. Okey, seterusnya kita akan buat regangan di bahagian lunges stretch. Okey, untuk bahagian quadri. So, untuk kulindan yang kedua, pastikan kaki kanan menggerak ke hadapan dan kita dalam keadaan kaki bengkok dan badan dalam keadaan straight lurus, tangan letak di atas kaki yang berada di hadapan dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Perlahan naik, tarik kaki kanan dan pergi ke depan pula kaki kiri. Perlahan dan turun perlahan. Badan lurus. Dan kiraan lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, dan tarik semula kaki. Dan kita selesai untuk hari ini, Aiman. Okey, baik cikgu. Jadi ini di antara orang kata cooling down. Tujuan dia apa tadi cikgu? Tujuan itu kita nak menurunkan balik suhu badan kita yang tengah panas dan juga kita nak mengembalikan otot-otot kita yang telah kita bekerja tadi kembali ke keadaan yang stable untuk mengelakkan kecederaan. Maknanya barulah kita boleh sambung latihan esok. Ya, betul cikgu betul, kan? betul. Yelah hari-hari kita nak buat latihan dan takut kalau kecederaan, habis kita tak dapat buat latihan. Baik, murid-murid dah boleh faham dengan apa yang cikgu ajar sebentar tadi. Jangan lupa training, pastinya anda akan berjaya. Terima kasih sekali lagi cikgu. Okey, Dan terima sama-sama, kasih Aiman. juga kepada atlet kebangsaan kita. Ya. Kita ucapkan terima kasih dan kita doakan mereka sukses, berikan tepukan yang gemuruh kepada abang-abang kita yang berjaya mewakili Malaysia. Alright. Alright. Baiklah, sebelum kita mengakhiri rancangan kita cikgu, macam biasalah cikgu. Kita kan ada tagline kita. Betul, Aiman. Okey, silakan Jom. abang-abang kita. Okey, cikgu dah bersedia? Bersedia, Aiman. Murid-murid dah bersedia? Baiklah, Malaysia. Rugby. Kita jumpa lagi dalam Kemahiran Sukan di DET TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.